dan tahap kemahiran pekerja adalah contoh item yang tak boleh nak didokumentkan sebagai transaksi perakaunan sebab perkara tu tak dapat nak nyatakan dari segi wang. Sebab kecekapan pentadbiran ni dan tahap kemahiran pekerja dia adalah tenaga. Jadi poin ketiga, entiti perniagaan adalah satu badan perniagaan yang mempunyai fungsi tersendiri. Okey, fungsi tersendiri. Seterusnya, konsep entiti perniagaan ni dia menunjukkan bahawa urusan syarikat tu dia mesti dipertimbangkan secara berasingan daripada aktiviti bukan perniagaan pemilik dia. Jadi risikonya, item yang direkodkan dalam buku perniagaan adalah terhad kepada urus niaga perniagaan tu. Okey, contohnya jika seorang ahli perniagaan ni dia keluarkan 150,000 daripada akaun bank syarikat dia untuk belikan kereta Honda untuk isteri dia. Jadi wang tu dianggap sebagai pengeluaran dan kereta tu tak boleh nak diklasifikasikan sebagai salah satu aset syarikat dan tak boleh ada dalam kunci kira-kira. Seterusnya yang keempat, dua aspek. Konsep aspek dua ni pula adalah setiap transaksi tu transaksi perniagaan yang mana perlu masuk dalam dua akaun yang berbeza. Okey, jadi konsep ni adalah akses perakaunan kemasukan dua kali yang diperlukan untuk semua kerangka perakaunan untuk nak hasilkan penyata kewangan yang boleh dipercayai. Kemudian konsep ni berasal dari persamaan perakaunan, iaitu yang aset sama dengan modal tambah liability. Contohnya untuk konsep ni macam keluarkan invoice kepada pelanggan dan terima invoice dari pembekal. Okey, poin yang kelima, time interval, selang masa. Konsep selang masa ni pula dia perlukan entiti menyediakan penyata kewangan secara berkala sepanjang tahun. Contohnya Perabot Maju Jaya Sdn Bhd, syarikat ni dia mulakan pelaporan kewangan pada 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Disember 2019. Jadi perbadanan ni dia memulakan penyata kewangan baru untuk tahun berikutnya, bermula pada awal tahun dan berakhir pada akhir tahun. Yang keenam, accrual. Okey, yang mana perbelanjaan yang ditanggung oleh syarikat direkodkan sebab perbelanjaan tersebut tak dibayar pada bulan semasa, tapi bayaran tu dibuat pada bulan depan. Okey, contohnya sebuah syarikat tu dia mesti rekodkan perbelanjaan untuk hutang lapuk yang belum selesai. Jadi perkara ni menghasilkan penyata pendapatan kerana sebab semua pembelanjaan ni berkaitan dengan urus niaga, hasil yang direkodkan pada masa yang sama dengan pendapatan. Okey, poin last sekali yang ketujuh, going concern, keprihatinan berterusan. Konsep ni konsep kebimbangan konsep yang ni dia mengandaikan bahawa perniagaan akan terus beroperasi selama sekurang-kurangnya 12 bulan selepas akhir tempoh pelaporan. Sebagai contohnya syarikat mungkin mempunyai yang dibayar dalam tempoh sesuatu masa, tapi sekiranya perniagaan tu dijangka terus beroperasi dalam masa terdekat, jadi perbelanjaan jangka panjang ni boleh diiktiraf dalam beberapa tahun. Okay, seterusnya page yang kedua, ciri-ciri kualitatif penyata kewangan. Okey, ada 4. Yang pertama adalah understandability, maklumat dalam penyata kewangan. Okey, hendaklah mudah difahami oleh pengguna. Seterusnya maklumat ni mesti disampaikan dengan jelas dan tepat dengan maklumat tambahan yang diberikan dalam nota kaki sokongan yang mesti ada yang diperlukan untuk membantu lagi penjelasan. Yang kedua, relevance. Maklumat dalam penyata kewangan maklumat dalam penyata kewangan ni mestilah berkait kepada pengguna dan mempengaruhi keputusan ekonomi mereka. Okey, jadi yang kedua, jika ada maklumat yang tertinggal ataupun salah akan mempengaruhi. Jadi dia akan mempengaruhilah keputusan ekonomi pengguna. Okey, poin yang ketiga, reliability. Okay, reliability ni maklumat dalam penyata kewangan ni mestilah boleh dipercayai. Maksudnya bebas daripada kesilapan dan berat sebelah. Okey, seterusnya comparability. Akhir sekali, pembandingan ni untuk pengguna laporan kewangan perniagaan mesti dapat bandingkan laporan dengan laporan tahun-tahun yang sebelum dia dan juga dengan laporan entiti lain yang berurusan dalam industri yang sama. Konsep perbandingan ni juga kena menunjukkan bahawa laporan ni atau penyata kewangan ni mesti disediakan di bawah prinsip dan kaedah perakaunan yang sama setiap tahun. Okey, itu saja pembentang seterusnya.
Untuk transaction, kami ada 30 transaction yang telah kami create sekali dengan tarikh, dengan amount. Ni senarai transaction dalam bulan Disember daripada 1 Disember sehingga 30 Disember. Dan setiap transaction ni akan masuk dalam buku catatan pertama. Ada 11 jenis transaction yang kami create sekali dengan tarikh ni lah. Dan semua transaction ni akan masuk dalam general journal. General journal ni dia punya fungsi hanya melibatkan transaction permulaan perniagaan. Kami bawa masuk cash sebanyak 10,000 pada 1 Disember dan dia juga melibatkan ambilan, drawing. Kami ambil telefon sebanyak 5,500 dan kami ada juga beli van yang dikira sebagai aset bukan semasa sebanyak 8,450. Untuk purchase journal, dia melibatkan transaction pembelian barang niaga secara kredit, manakala untuk sales journal pula dia melibatkan transaction penjualan barang niaga secara kredit. Untuk return inward ataupun pulangan jualan atau pulangan masuk, dia kebiasaan dia mungkin berlaku disebabkan kerosakan ataupun tersilap daripada pihak penjual. Maksudnya kat sini customer pulangkan barang kat kita sebab ada kerosakan ataupun tersilap lah daripada pihak kita. Untuk return outward, pulangan belian ataupun pulangan keluar daripada kita kepada penjual. Kita sebagai customer kepada penjual. Okey, untuk cashbook, dia gabungan akaun tunai dengan akaun bank. Dia melibatkan transaction yang cash sahaja. Kat sini baki BD kami sebanyak 287 di sebelah debit untuk cash, manakala untuk bank kami 21,563 di sebelah kredit. Dan baki ni akan dibawa masuk dalam try balance lah. Baki untuk bank ni kami jadi overdraft bank sebab overdraft bank ni dia berlaku apabila wang tak cukup dalam akaun kita untuk tampung transaction syarikat tapi bank membenarkan transaction tu. Jadi maksud dia macam bank bagi pinjam lah wang tu pada syarikat untuk kita bayar segala transaction tapi dalam jumlah yang telah ditetapkan. Sebab tu nanti dalam balance sheet, overdraft bank ni akan duduk bawah current liability sebab dia dikira sebagai tunggakan lah ataupun tanggungan kepada syarikat tu. Next. Okey, seterusnya kami membuka ledger. Ledger merupakan buku akaun utama yang merekodkan pelbagai jenis urus niaga. Sumber yang direkodkan ini diperoleh daripada buku catatan pertama. Oleh itu, terdapat 3 ledger yang telah dibuka iaitu General Ledger, Sales Ledger dan Purchase Ledger. Pengepasan ke dalam ledger ini menunjukkan banyak akaun yang telah dibuka. Seperti di dalam General Ledger, kami telah membuka 25 akaun. Jadi, saya sebut sebahagian sahaja akaun bagi General Ledger ni, iaitu Capital Account, Sale Account, Rent Account, Water and Electricity Account dan ada lagi sebahagian darinya. Manakala bagi Sales Journal, Sales Ledger, terdapat 2 akaun, iaitu akaun receivable kedai IT dan akaun receivable Chongwei. Manakala Purchase Ledger, terdapat 2 juga akaun yang dibuka iaitu akaun payable Kilang Mutu dan akaun payable Mursyid Sendirian Berhad. Next. Seterusnya, kami membuka satu unadjusted trial balance bagi Shanshan Computer Sales and Service. Berikut adalah merupakan unadjusted trial balance bagi Shanshan Computer Sales and Service pada 31 Disember 2020. Akaun-akaun yang berada di sebelah debit diambil daripada baki ledger yang berada di sebelah debit dan seterusnya dipindahkan ke dalam trial balance. Manakala sebaliknya pada akaun kredit, akaun yang di bahagian kredit juga telah diambil daripada baki ledger yang berada di bahagian kredit dan dipindahkan ke dalam trial balance. Jadi, jumlah yang kami dapat adalah seimbang
di bahagian debit dan juga kredit, iaitu sebanyak RM320,513. Okey, terima kasih pembentang seterusnya. Untuk adjustment ni pelarasan. Dia punya tugas adalah untuk selaraskan baki akaun pada akhir tempoh perakaunan supaya hasil dan belanja syarikat tu dapat dibetulkan ataupun diselaraskan lah. Dalam masa sama, untung dan rugi juga dapat kita tentukan. Untuk adjustment ni kami ada 6 transaction yang perlu kami terselaraskan. Untuk A ni nilai aset bukan semasa, motor vehicle ni dia susut dalam tahun kewangan semasa. Jadi dia dikategorikan sebagai belanja dalam tempoh perakaunan semasa. Untuk soalan ni kami guna kaedah garis lurus ataupun straight line method. Apabila berlaku susut nilai, dua perkara kita perlu rekodkan. Dalam debit kami rekodkan depreciation of motor vehicle. Dan accumulated depreciation motor vehicle pula sebelah debit, sebelah kredit sebanyak 633. Untuk B juga sama. Soalan B minta untuk susut nilai untuk 1 bulan lah. Kami debitkan depreciation of office equipment dan kreditkan accumulated depreciation office equipment sebanyak 125. Untuk C, baki insurance, kalau kita tengok dalam trial balance untuk pada bulan November tu 1,200. Jadi soalan minta insurance expire untuk 1 bulan. Jadi kami hanya catat baki insurance sahaja. Baki insurans semasa sahaja untuk 1,100. Debit insurance expense, credit prepaid insurance sebanyak 1,100. Untuk D, stationery supplies on hand at the end of December. Soalan ni dia kata stok untuk stationery supplies yang tinggal pada hujung Disember adalah 1,900. Maksudnya sebanyak 900 penggunaan stationery selama bulan Disember ni. Jadi kami debitkan stationery supplies expense 900 dan kreditkan stationery supplies 900. Okey, untuk E, loan yang kami buat dengan bank Cemerlang sebanyak 10,000. Jadi untuk setiap pinjaman semestinya akan ada interest kalau kita pinjam dengan bank konvensional. Jadi interest untuk pinjaman selama setahun bagi syarikat ni sebanyak 900. Kami debitkan interest expense 900 dan kreditkan accrued interest payable 900. Untuk F, unearned service ni kalau ikutkan dia hasil belum terperoleh. Kalau sebut pasal hasil belum terperoleh, dia merupakan liabilities semasa. Bayaran untuk kalau ikut soalan, bayaran untuk servis tu telah dibayar awal, di mana bayaran servis yang sepatutnya dibayar pada bulan November tapi telah bayar awal pada Disember sebanyak 950. Dan servis yang dibayar tu telah pun diberikan kepada customer lah pada bulan Disember. Jadi kami debitkan unearned service revenue 950 dan kreditkan service revenue 950. Itu sahaja. Next. Okey, seterusnya ini adalah T-Ledger, senarai-senarai ledger yang dibuka untuk setelah adjustment dilakukan. Okey, case IB. IB 3. Sorry kejap. Okey, untuk ni ledger, minta maaf doktor.
Untuk ledger ni kami ambil daripada maklumat jurnal dan daripada jurnal tu kami transfer ke ledger lah. Dan untuk adjustment ia melibatkan general ledger sahaja sebanyak 11 ledger. Next. Okey, seterusnya setelah adjustment dibuat, maka syarikat telah memperoleh adjusted trial balance. Pada adjusted trial balance ini terdapat 3 komponen penting yang perlu ada, iaitu folio, debit side dan credit side. Sama seperti trial balance, adjusted trial balance ini adalah amount yang diambil baki BB sebelah debit daripada T-ledger. Manakala kredit pula diambil daripada T-ledger baki sebelah kredit. Perbezaan antara trial balance dan adjusted trial balance ini terdapat item baru yang ditambah kesan daripada pelarasan, antaranya depreciation motor vehicle, accumulated depreciation, prepaid insurance, stationery supply expense, accrual interest payable, unearned service revenue dan service revenue. Akhir sekali, bawah jumlah keseluruhan yang diperoleh syarikat adalah seimbang pada bahagian debit dengan kredit dengan jumlah sebanyak RM324,221 sebagai adjusted sebagai amount trial balance yang baharu. Okay, next. Dengan adanya adjusted trial balance, income statement dan balance sheet boleh disediakan. Untuk mengetahui sama ada syarikat memperoleh keuntungan atau kerugian, maka income statement dibuat. Dalam income statement ini, formula yang dibuat adalah dengan jualan, tolak pulangan jualan, tolak dengan kos barang untuk dijual. Maka syarikat telah memperoleh gross profit sebanyak RM71,216 dan ditambah dengan revenue dan ditolak dengan belanja. Maka syarikat Sunshine Computer Science and Service telah memperoleh rugi bersih sebanyak negatif RM39,085. Sebab belanja melebihi daripada hasil. So apabila statement dapat disediakan, maka balance sheet pula dapat disediakan. Komponen yang perlu ada dalam balance sheet ini adalah non-current asset, current liabilities, non-current liabilities dan equity. Okay. Dalam ni adalah merupakan item-item yang terdapat. Maka jumlah yang seimbang dalam kedua-dua bahagian ini adalah sebanyak RM44,515 pada bahagian pertama dan bahagian kedua syarikat. Okay, next. Okey, ini adalah senarai rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami untuk menyediakan sebagai panduan untuk menyediakan laporan keuangan ini. Sekian daripada kami. Terima kasih. Okey, terima kasih. 6.19. Okay. So, boleh kita go through setiap page, start balik dengan front page. Alright, go to the next. Okay, kejap cuba awak klik dekat kolom yang next tu. Okay, first, klik first. Boleh. Klik atas lagi. Atas, okay, jawapan ni. Klik situ. Klik situ. According to tu, okay. Lepas tu pergi dekat, betul tu. Okay, klik situ. Lepas tu pergi dekat, okay, klik tu biar dekat situ. Lepas tu pergi dekat simbol, kan ada huruf B, bold. Okay, underline, sebelah lagi, go, pergi dekat ni. Sebelah lagi, sini, okay, klik horizontal line tadi. Sini, bukan situ. Sebelah kiri balik. Tu, okay. Kalau awak klik ujung jadi apa? Cuba klik yang tu. Lagi back balik.
Nanti awak cari button justify. So jawapan awak tu klik justify, justifykan dia supaya kiri dan kanan sama. Semua sekali. Okay? Dapat yang tu? Baik, Doktor. Okay. Okay, go to the next page. Lagi bawah. Alright. Tengok pada transaction yang anda susun ikut tarikh. Okay, sekejap sekejap. Sekejap, pelan-pelan. Set. Okay. Alright. Okay, naik atas. Naik atas. Okay. Cuba awak tengok, bukan. Dekat tu transaction tadi. Transaction, jangan laju sangat. Sini, pelan-pelan. Saya rasa awak kena pakai enter kot. Kalau pakai cursor dia laju. Okay. The first thing is, tengok transaction Disember 2. Awak jual pada 2 Disember. Awak jual apa 2 Disember tu? Awak jual apa? Saya tanya jawablah. Jangan drag masa saya. Jual barang komputer. Sorry, Doktor. Macam mana boleh jual? Baru beli. Awak beli 4 Disember. Saya dah cakap masa kelas lagi dah. Saya dah tegur masa kelas So hari ni kalau buat salah, saya tolak markah. Kenapa awak boleh jual dulu baru beli? Mana datang nak jual? Dapat kat mana barang nak jual? Curi, baru beli. Nampak tak kat situ? Nampak, Doktor. Yeah, saya dah tegur. Saya dah bagi tahu masa kelas lagi dah. Ikut logik. Okay, tu awak jual 2365. Tengok Awak jual 2365. Lepas tu jual lagi 815. Tak beli pun jual. Macam mana boleh jual? Okay. Turun lagi. Pastikan jual dan beli tu bersesuaian dengan baki yang ada. Bukan boleh main letak tarikh ikut suka. Alright, turun lagi. Itu bahagian transaction. Saya tak semak bukan bermakna semuanya betul. Tapi saya dah tegur yang atas, so sila baiki yang bawah. Nanti bila saya check, bila saya nak bagi markah, saya akan tanda satu demi satu. Macam mana saya tanda? Saya akan calculate, let's say, awak beli 500. Tiba-tiba awak jual 600. Logik tak? Tak. Logik ke tak? Tak logik. So saya akan check sampai bawah. So pastikan bila awak nak jual tu barang tu cukup untuk awak. Sorry, bila awak jual tu barang tu cukup awak dah beli. Bukan beli dulu baru jual. Okay, bahaya Baik, ni. Doktor. Pergi kepada next stage. Right. Okay. Sekejap Okay, bawah. Okay, cuba klik dekat 23950. 23. Okay, bawah. Purchase journal, klik dekat 19,000. Okay, lagi bawah sales. Okay, saya tak payah check dah So awak tahu kena sum ikut formula. Pergi dekat cash book. Balance CD. Balance CD of course lah dekat bawah. Mana dapat balance CD? Daripada ni. Dia ambil daripada ni. Yelah, macam mana boleh dapat yang tu? Baki daripada tu kita tolak kan. Tapi tak ada Excel pun? Tak ada formula. Yes, saya tak nak manual Saya nak formula. Okay, bawah klik lagi. Sorry, 20918. Okay, alright. Pergi dekat balance BD. Okay.
Balance BD ada pula link dia. Balance CD tak ada. Okay, credit debit semua kena ikut kena buat. Okay, next stage. Satu je, saya tegur satu je ledger Okay, naik atas. Atas sekali. Alright. Pergi dekat balance Balance CD. Okay, balance CD tak link. Balance BD. Link, okay. Balance BD, okay. Total 80,000. Okay. Kredit belah debit. So, awak tahu yang mana yang saya akan nilai markah. So, check semua yang perlu di-linkkan, sila linkkan. Okay, habis ledger, pergi next. Right. Klik pada okay. Right, dah. Okay, dah tak apa. Bawah. Total. Right. Tajuk. Tengok tajuk. Atas. Right. Go to the next stage. Jap. Balance tak? Okay. Next stage. Alia Husna ni siapa punya grup ni? Baru masuk ni. Lambat masuk. Amirul Syahmi, grup siapa ni? Yang masuk lambat ni semua saya akan tolak markah Kelas start pukul 6, masuk pukul 6.30. Next attendance saya akan tengok pada jam berapa awak masuk. Masuk lambat, tolak markah kumpulan. Okay, this is the adjustment. Saya dah tegur kumpulan yang sebelum ni. So, please take note. Kalau calculation yang memerlukan dibagi persen per year, so dapatkan untuk tempoh sebulan sahaja. So for the depreciation expenses for the sebulan awak dah calculate. So bawah ni apa? Office equipment also under the depreciation. So the next is insurance expired. Insurans expired 1,100. 1 month. Tapi dia dah ada insurans asal kan? Betul tak? Insurans asal 1,200 kan doktor? Saya bahagi dengan 12. 100 ni saya ingatkan 100 ni yang expired untuk 1 bulan. Jadi saya catatkan hanya baki lah. Ke salah doktor? Insurans bagi 12. Okay, tak apa, boleh. Proceed, bawah. Okay, lagi bawah. Ni interest ni, accrued interest for the year. Saya pinjam dengan bank 10,000. 9% tu tempoh ni berapa lama? Untuk 1 tahun. Oh, okay. Yes. Okay doktor. Bawah. Right. Okay. Next. Sama untuk apa adjustment punya T account. So sekarang okay, take note. Banyak sangat kumpulan yang saya rasa macam buat salah. Mana datang cash CB6 tu? Daripada cashbook. Awak dah tutup kan cashbook tadi? Ni. Awak dah tutup? Betul? Awak dah tutup kan akaun ledger lama untuk interest account? Doktor. Betul. So kenapa start balik awak buka balik? Oh, Mana belajar? Awak dah tutup. Benda tu awak dah close. So bila awak nak buka account, awak nak kena letak apa? Nak kena letak apa? Mana ahli kumpulan? Baki bibi. Baki bibi awak pergi buka balik cashbook tu buat apa? Awak dah balance kan dah. Ledger asal interest account pun dah tutup. Mana datangnya lagi?
Maaf doktor. Okay. Sorry, Bawah. Doktor. Sama semua kena betulkan. Ni boleh pula. Balance BD ha. Silap saya doktor. Maaf doktor. Okay, lagi. So kalau account tu dah close, nak buat yang baru, nak bawa, memang kena guna balance BD. Tak boleh buka balik sebab dah tutup kan. So sama untuk semua kumpulan yang lain. Okay. So jap. Pergi dekat prepaid accumulated bolehlah mana-mana je. Klik nak tengok link. Alright. Tapi kan balance BD tu boleh link kan? Sorry sekejap Accumulated. Macam mana balance BD ni? Check balik. Sorry doktor. Saya boleh nampak. Awak 4 mata, 8 mata tu. Belum yang pakai spek mata. Kawan-kawan semua takkan tak nampak. Lagi, bawah. Ni pun sama. Balance BD. Betul kan nanti? Bawah lagi. Okay, betul kan check balik. Okay, go to the next step. Tengok link dia. Okay, bawah total. Alright, next. Income statement, salah tajuk tu. Pakai tajuk baru. Tak nak letak simbol negatif. Cuba klik 188 133. 188 133. Klik. Alright, itu. Tengok link kena jaga. Bawah. Lagi. Expenses. Standardkan lah cara awak tulis. Kalau ada kosong-kosong kat belakang, semua kena ada kosong-kosong. Okay doktor. Okay, bawah lagi net loss dapat loss. Macam mana awak ni? Tak boleh buka company ni. Bawah. Balance sheet, tajuk salah. Pakai nama baru. Okay. Okay doktor. Right, lagi. Link ada tak ni? Okay, bawah. Mana working capital? Oh, kat sini. Mana amount dia? Kan. Mana amount dia? Ni. Okay, nanti turunkan amount tu kat bawah, labelkan sebagai working capital. Turun satu, labelkan 4 tu bawa ke bawah. Okay, lagi bawah. Okay. Allah. Nanti awak baiki. Bawah lagi. Right. Okay. Simbol negatif tukar jadi dalam kurungan Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you doktor. Right. Thank you, Doktor. Okay. Thank you doktor. Thank you. We go to the next groups. minit sahaja. So sekarang 6.35, jam saya 6.34, so saya assume 6.35. Awak kena stop 20 minit sahaja. Assalamualaikum to Dr. Anushada and all friends. So today my group gonna present group assignment of that consists for members Victor, Susan, Ashita and me, Anis. And for the phase 1, accounting and business, there are 5 accounting concepts. Which is number 1, the historical cost concept. Confirmed asset should be valued and documented in the financial statements based on the original purchase price or cost, and not the current market value or future value.
For example, photocopy machines purchases for 2,400 ringgit in 2020 are still recorded with the same value in 2021, despite the market price falling to 900 ringgit. Next is the money measurement concept. The value of a country's currency must be reported in the financial statement information. For example, Malaysia utilized the ringgit Malaysia as its measurement unit. As a result, it is preferable to adopt the same accounting basis. Next is the business entity concept. This assumption indicates that a company's transaction record should be kept distinct from the records of its owners' personal transactions, business units, or the other business transactions in their possessions, which is taking business funds to pay for his son's tuition center. Number 4 is the dual aspect concept. According to the dual aspect idea, every company transaction must be recorded in two independent accounts. This idea underpins entry accounting, which is required by all accounting systems in order to produce trustworthy financial accounts. It means assets equal to liabilities plus equity is the accounting equation from which the nation is derived. Last is the time interval concept. Financial statements must be prepared at regular intervals such as monthly, quarterly, or annually, according to the time interval concept in accounting. Next is underlying assumptions. There is two underlying, which is accrual basis. The accrual basis is a technique of accounting that records revenue and expense as they are earned and incurred. Recording revenue as soon as the associated invoice is sent to the client is an example of accrual basis accounting. Number 2 is going concern. In this assumption assumes that the entity will continue to operate for the foreseeable future. The company operation should last for at least 12 months after the reporting period ends. The next is qualitative characteristic of accounting information. There are 4, which is understandability, relevance, reliability, and comparability. Understandability is the user must be able to understand the information, and it must be presented clearly. If extra information is needed to provide a more detailed explanation, it should be clearly mentioned in the notes section. Next is relevance. The information provided should be relevant to the user's requirements. This is because they have the ability to influence consumer economic decisions. Reliability is should be financial statements information must be devoid of substantial errors, bias, and deceptive reporting. As a result, every data or information should be shared openly and transparently, and reporting should be meticulously prepared. For example, if the collection of debt from debtors is questionable, the financial statement should include a provision of... Najwa, Ya, Doktor? tak perlu baca. Okay, Semua Doktor. orang boleh nampak dah. Explain guna ayat sendiri. Okay. So next is page 2, recording business and transactions. So we create 30 transaction for this transaction. This the list that we create. Dah habis ke Anis Najwa present tadi? This Doktor. Dah habis dah yang Pak awak baca tadi tu? Tak habis lagi saya tengok. Okay. For this for compatibility, this is financial statement supplied. The previous must be comparable for the information to the currency's financial statements. To users discover trends in the entity's performance and financial status. For page 2, here's the list that we are making according to the date of the transaction. For December 2, we are make bought goods, and next is sold goods. And lastly, we also make a drawing. And payment.
payment of interest loan for December 13. Next presenter is Mashi for Journal and Ledgers. Okey. Assalamualaikum, saya Mishta binti Arinan. Okey, saya akan teruskan kepada general journal, iaitu kami membawa masuk cash ke dalam perniagaan menggunakan 2 transaksi dan seterusnya membuat ambilan untuk personal use, dan seterusnya kami membeli non-current asset on credit iaitu secara hutang. Seterusnya purchase journal, total ialah 4,000 yang dibawa masuk ke general ledger purchase account. Seterusnya sale journal, total adalah 33,700 dibawa masuk ke dalam sale account. Dan seterusnya return outward journal, total 300. Return inward journal, totalnya adalah 570 dibawa masuk ke dalam general ledger return inward account. Seterusnya cash book. Balance BD kami untuk di bahagian debit untuk cash ialah 6,640 dan untuk bank adalah 13,580. Seterusnya general ledger untuk peti cash, balance BD kami dibelah debit 2,500. Terusnya motor vehicle account, balance BD di bahagian debit 45,000. Office equipment account, balance BD di bahagian debit 15,000. Seterusnya capital account balance BD di bahagian kredit 74,000. Van account, balance BD di bahagian debit 3,650. Terusnya account payable Smart Ltd, balance BD di bahagian kredit 3,650. Purchase account balance BD di bahagian debit 5,560. Seterusnya sale account, balance BD di bahagian kredit 46,800. Terusnya water and electricity bill account, balance BD di bahagian debit 600. Petrol account, balance BD di bahagian debit 300. Salary account, balance BD di bahagian debit 10,000. Drawing account, balance BD di bahagian debit 450. Account payable Johari untuk loan, balance BD di bahagian kredit 10,000. Terusnya computer account, balance BD di bahagian debit 500. Interest loan account, balance BD di bahagian debit 1,000. Return outward account, balance BD di bahagian kredit 300. Return Cita, ya. Ya, teruskan. Tak payah sebut balance BD. Buat apa awak sebut balance BD? Okey. Patutnya awak sebut macam mana dapat balance BD. Awak sebut tu semua orang nampak dah. Okey, seterusnya saya Macam teruskan manalah pula. kepada purchase ledger. Balance BD kami dapat 1,000 di mana daripada balance CD. Total kami iaitu 2,500 ni tolak daripada 1,000, tolak 500 dapat 1,000 BD, balance BD dia. Lepas tu untuk alif 1,500 tolak 300 tolak 750 akan dapat balance CD 450 dan balance BD kita ada 450. Dan akhir sekali sale ledger ada 3 iaitu untuk Johan. Kami kira 10,500 ni tolak 250 tolak 700 akan dapat balance CD 9,550 dan akan bawa kepada balance BD. Seterusnya untuk Bakri. Sale untuk Bakri tu adalah 12,000 tolak 320 tolak 680 dan balance CD 11,000 dibawa kepada balance BD 11,000. Dan akhir sekali Aiman, sale 11,200 tolak 900 dan balance CD adalah 10,300 dan dibawa kepada balance BD 10,300. Terima kasih. Saya teruskan kepada Susan untuk trial balance. Okay, now for unsanctioned computer sales and services for unadjusted trial balance as at 31st December 2020. As for debit side, we got cash, bank, petty cash,
motor vehicle, office equipment, van purchases, water and electricity bills, patrols, salaries, drawing, computer, interest loan, return inward, and account receivable for Johan, Bakri, and Aiman with total of 136,200. And for credit side, we got capital, Smart Ltd, sales, account payable, Johari for loan, return outward, and for account payable, Bakri and Alif, and with total of 136,200. Next. So for the next part is the adjustments entries. So we have 6 adjustment entries here. The first is the depreciation for motor vehicles, original cost at 45,000 ringgit, estimated disposal value at 38,750 ringgit divided by the number of affected years of fuel, 5 years. We get depreciation for 1 year based on straight-line method, 1,250 ringgit. The debit side, recorded double entry record for this is the debit at depreciation expenses, credit at accumulated provision for depreciation of a vehicle. Next is the depreciation for office equipment. Original cost are at 15,000 ringgit. This with no disposal value. Expected number of years, years of use, 10 years. Depreciation for 1 year, 1,500 ringgit based on straight line method. Debit at depreciation expenses, credit at accumulated provision for depreciation office equipment. Next, insurance expired for 1 month. So for this part, we assume that the 1,000 ringgit recorded in the trial balance of November is the value of the expired insurance in December. So we just take the value of insurance as 1,200 ringgit, debit at insurance expenses, credit and insurance. Stationery supplies on hand. So we have at the end of November, 2,800 ringgit. At the end of December, 1,900 ringgit. Usage of stationery supplies at 900 ringgit. So the debit at stationery supplies expenses, credit at stationery supplies, 900 ringgit. Accrued interest for the year. So at this part, we let the annual interest rate be 6% and let the loan met at the start of the year by be 50,000 ringgit because there is no recorded loan met at the start of the year. So we let the value there. Loan of 50,000 ringgit, annual interest rate 6%, and annual of amount of accrued interest for the year 3,000 ringgit. Okay, so for the recording, we debit side is interest accrued, credit side is the interest payable 3,000 ringgit. So for the last adjustment is the service provided. Assume that the unearned service revenue was counted as sales in November because we don't have the item unearned service revenue at the trial balance in November. So we just assume that there is there. So debit unearned service revenue 950 ringgit, credit service revenue 950 ringgit. So the following is the adjusting journal entries recorded in the adjusted general journal. And for the following part is the T accounts for all the adjusting entries, including accumulated provision for depreciation, motor vehicles, accumulated provision for depreciation, office equipment, insurance, stationery supplies, interest payable, unearned service revenue, and lastly, service revenue. That's all for my part. I pass to the next presenter. Next is for adjusted total balance. So we take it from the adjusted entries and ledgers. So this is the balance that we got from on both sides, credit and debit, for 124,100 ringgit. So this is what we got from committed provision for education 17. We got on credit from the adjusted ledgers for 1,150 and committed provision for education office equipment at 18 on credit from adjusted ledgers for 1,400 ringgit. Next is stationery supplies on GR20 on debit for 1,900 ringgit. So next, presenter.
Susan? Okay, I will proceed for statement of profit and loss for the year ending 31st December 2020. Okay, for the first sales, we will minus with return inward, which total 46,230. Then for cost of goods sold, purchases will minus with return outward, which total 5,260. And for that, our gross profit will get 40,970. Then for expenses, we got salary, stationery supply, insurance, petrols, and water electricity bills, which total 40,000. For net profit, we'll minus gross profit with the expenses and we will get 26,970. Okay, next for us. Statement of financial position as at 31st December 2020. Okay, for first column, for non-current asset, we'll minus motor vehicle with the accumulative provision for depreciation for motor vehicle and we get 43,550. Next, office equipment will minus with accumulated provision for depreciation office equipment and we'll get 13,500. And non-current asset also we got banks and computer and all of that will be minus equal to 61,400. As for current asset, we got accounts receivable, service revenue, petty cash, bank and cash, and total 54,520. For current liabilities, we got accounts payable, interest payable, unearned service revenue, and unearned service revenue, which total 5,400. For working capitals, we will minus current asset with liability, which we get 49,120. As for that, we plus with 61,400, we will get 110,520. As for non-current liabilities, we get loan and capital with plus net profit, we get 110,970 and we will minus withdrawings, which will get 110,520. Okay, that's all. That's all from us. Thank you. All right, thank you. Okay, we go to the first stage. Okay, second stage. Sama jangan laju sangat, saya tak habis lagi. Pace yang pertama. Okay, pace yang ni. So let's say awak buat guna Excel kan. So sama kalau kotak dia tu. Maksudnya tengok tu the historical cost concept tu tak justify. Kiri dan kanan samakan. Lepas tu yang second tu yang nombor 2 kan the money measurement tu sampai kotak D je. Yang atas sampai kotak E. So tak balance. Nampak macam itulah. Tak nampak gaya pelajar degree buat kerja. So bagi kemas. Okay? Boleh? Bagi kemas. Nampak cantik. Okay? Supaya nak bagi markah tu pun nampak macam sejuk hati kan. Nak bagi markah penuh pun sejuk hati. So tak ada benda yang nak dipersoalkan. Okay? So mungkin boleh betulkan. So stage seterusnya, pergi kepada stage seterusnya, pace yang kedua. Okay, this is on the transaction. So pastikan transaction ni cukup 30. So
Tengok bawah ada apa? Bawah lagi. Right. Ni dah susun kan? So, sekejap. Okay, kejap Tengok yang beli. Beli berapa tu? Kenapa saya nampak kecil Tak boleh besar daya. 90, okay. Beli barang 2,500. Okay, for the 3rd December beli 2,500. And then 4 beli lagi 1,500. 2,500 campur 1,500. Berapa Anis Najwa? 4,000 atas. 4,000. Lepas tu jual 10,500. Mana datang 10,500 jual? Kita jual mahal. Mana boleh jual mahal? Tak boleh jual mahal. Maaf Bila awak mencelah, buka Doktor. company? Macam mana? Maaf mencelah. Saya mau tanya, jika kita tidak jual mahal, bagaimana kita dapat untung? Betul. Awak beli, let's say, jumlah sekarang ni sepatutnya lah kan, logik akalnya, sepatutnya awak kena record berapa banyak awak berapa unit awak jual, berapa unit awak beli dan berapa ringgit satu. Okay. So sekarang saya just pejam mata je lah. So assume tak apalah, tak buat macam tu. Tapi awak kena buat logik lah kat sini. Maksudnya kalau awak nak assume nak jual mahal ke jual tak mahal ke, awak kena buktikan melalui awak punya kuantiti per unit. Berapa kuantiti yang awak buat sediakan jadi lebih kuantiti dan per unit. So kalau macam ni, awak beli, awak jual, macam let's say awak beli 2,500, 1,500, jual 10,500. So dia akan jadi kalau saya tengok sekali imbas nampak macam tak logik lah. Tapi kalau awak nak kata awak tu punya tu logik, awak kena ada awak kena buat awak punya transaction tu details. So masuk details tu let's say lah kan, tak apa je, boleh je guna macam tu. Tapi letaklah bulk goods berapa. Let's say 100 darat 10. Bila jual 100 darat 20. So logik lah. So banyak pun logik. Tapi sekarang ni kalau tengok secara kasar tak logik. Satu tak logik tu bukan sebab apa, sebabnya ayat tak sempurna. So kalau rasa tak nak adjust banyak, just tambah je dekat perkataan-perkataan tu. Awak beli berapa, awak jual berapa. Macam tu. So logik lah. Okay. So depends masing-masing supaya nampak dia logik. So samalah goods return semua mesti ada relate lah. Dia mesti interrelated. So we go to the next page. Nyata? General. Okay. Yeah, alright. Okay, general. Saya rasa kan okay, tak apa, boleh. Okay, first sekali journal ni kena ada coding general ada coding dia, awak dah buat pun, kena ada folio. So kena ada folio, kena ada justification untuk setiap transaction, so awak dah buat. Okay, tak apa, go to the next. Okay, cuba klik dekat 4,000 purchase account. Okay, alright, bawah sales account. Okay, so sama lah ya, semua tu kena ada coding. Pergi dekat cash book. Pergi dekat balance CD. Okay. Balance BD. Okay. So total 9200. Alright. Okay, we go to the next stage.
Next stage. Ni apa? Ni ledger. Alright, ledger. Okay, we go to the satu ledger. Okay, jangan gerak-gerakkan. Okay. Setiap ledger kena ada nama ledger, coding, folio, tarikh, tahun. Okay, cuba klik kat balance CD. Balance BD. Total. Alright. So double check, pastikan semua ada raya. Okay, pergi kepada next stage. Okay. Alright. So tengok debit, tengok link. Right. So bawah sekali total. Okay, go to the next stage. This is on the adjustment. So, alright. So, wait. 1250 tu untuk setahun ke untuk sebulan? Discount, Doctor. Depreciation. Setahun ke sebulan? For part, Victor, I think it's for 1 year. Sekarang ni awak buat untuk setahun ke sebulan? Bulan. Logik tak? Tak, Doctor. Okay, baiki. Sama juga dengan untuk office equipment. Okay, semua benda kalau let's say interest on loan 10% per year atau 10% per annum. So sekarang awak akan dapat jawapan dalam tahun. So divided by 12. So you should get per month how much. So just include for the for the per month. This is we just focus on the December. So dia tak satu bulan je lah. Logikkan dengan keadaan. Alright. So sama juga dengan Sekejap. C. Insurance expired. Apa beza insurance expense dengan insurance? Bukan ke insurance tu memang expense? This is a bit tepat. Maybe you can explain better. Doktor, untuk satu saya rasa itu prepaid insurance, tapi mungkin saya terlupa untuk letak prepaid. So dia apa sebenarnya? Debit insurance expenses, credit insurance prepaid. Salah tu. Okay, dia prepaid insurance tapi your double entry strong. Check balik. Okay, doktor. Okay, prepaid insurance dia akan jadi apa? Okay, tengok balik. Tapi insurance, kalau awak just put insurance expense dengan insurance sama tu. Okay, so kena letak nama dia. Bezakan dia sebab insurance ni memang expense. Okay. So we go to the next. Okay. Stationery, alright. Accrued. Interest payable. Accrued. Interest payable. So, okay, tak apa. Kalau dia tak accrue, letak nama dia kat depan. Accrued interest payable. Kalau dia prepaid insurance. So kat depan. So tak payah letak dalam kurungan. Nanti nampak macam sama. So takut tersalah transfer nanti takut salah Boleh betulkan? So we go to the next stage. Next stage. Alright, ni okay. Boleh okay. Dah. Next stage. Check balik untuk ledger check macam yang saya ajar tadi, check untuk yang asal. So awak check balik, pastikan ada link, pastikan nama betul. Okay. So go to the insurance part. Tengok insurance. Balance BD, balance sheet. Alright, betul. Okay. Next stage. Statement of profit and loss for the year ending. Ni atas. Okay. Mana? Sama je. Adjusted trial balance sama macam tadi. So tengok dia punya link. Okay. And then go to the next stage. Okay. Statement of financial position. Klik part 6 part 6 220 mana tu? Tu, okay. Pastikan dia link. Net profit, klik net profit.
Alright, go to the balance sheet. Klik dekat part 2780 part 3. Apa tu? Total untuk motor vehicle minus accumulated. Klik situ. Alright. Okay. 61 tu. Klik 61. Alright. So bawah. Working capital. Klik working capital. Alright. So bawah lagi. Klik